Bismillah. Mula mai masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh mula masuk. Masya-Allah. 7 orang, 9 orang, 12 orang, 18 orang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi al-fatihina bihadiyihim ila al-haqiqatil majaza. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alf syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu imra'an sami'a maqalati fa wa'aha summa addaha kama sami'a. Rubba muballighin aw amin sami'in atau kama qala alaihimus salatu wassalam. Jadi alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan kekurniaannya, kerana dengan kasih sayangnya, Allah Subhanahu wa taala memberi kita peluang dan masa untuk kita menambahkan amalan-amalan kita yang berada di bulan Ramadan supaya dapat kita menuai sebanyak-banyaknya. Ramadan juga dikatakan ialah musim untuk menuai amalan. Tuaian kita yang mana kita tuai hasilnya sangat lumayan. Semoga Allah Subhanahu wa taala kurniakan dengan nikmatnya yang besar terhadap kita berterusan. Amin. Jadi alhamdulillah, pada hari ini kita akan menyambung kembali pengajian kita pada hari yang ke-17 di dalam Ramadan, iaitu pengajian kita pada muka surat 189. Dan pada hari ini, sebelum memulakan pengajian sedikit sebanyak, pada tarikh 17 hari bulan ini, satu tarikh yang amat besar kepada orang Islam, iaitu satu peristiwa yang berlaku yang merupakan titik tolak kepada orang Islam, iaitu satu peperangan yang besar, iaitu peperangan Badar. Berlaku pada tahun 2 Hijrah, sewaktu Nabi SAW telah berpindah ke Madinah, dan berlaku pada tahun 2 Hijrah pada 17 hari bulan, pada 17 Ramadan. Dan 17 hari Ramadan ini juga peristiwa yang amat besar yang berlaku kepada orang Islam, yang mana kita panggil dia iaitu hari nuzul Al-Quran, yakni turunnya Al-Quran, hari turunnya Al-Quran. Cuma di dalam penurunan Al-Quran ini terdapat sedikit perbezaan, terdapat sedikit ikhtilaf, ada sedikit perceranggahan. Quran mengatakan Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzilin. Ini dalam ayat surah Ad-Dukhan, ayat yang pertama. Amin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzilin. Ini ayat surah Ad-Dukhan, ayat yang pertama. Dan surah Al-Qadar sendiri, tu lailatin mubarakatin. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Turunnya Al-Quran di bulan di malam Lailatul Qadar. Jadi kalau kita melihat daripada hadis Nabi SAW, malam Lailatul Qadar itu, baginda SAW memerintahkan kita untuk mencari malam Lailatul Qadar pada malam 20 terakhir, iaitu daripada malam ke-20 terakhir, iaitu kalau, dan baginda SAW
memerintahkan kita, iaitu memberatkan kita kedatangan Lailatul Qadar itu pada hari-hari yang ganjil. So malam 21 hingga ke malam terakhir. Jadi Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Jadi tetapi kita menyambut turunnya Al-Quran pada 17 Ramadan. Dalam Al-Quran mengatakan dalam dua ayat tadi yang saya baca, dalam surah Ad-Dukhan ayat pertama dan juga surah Al-Qadar ayat pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alf syahr, yang diceritakan tentang adanya Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi Al-Quran mengatakan malam Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Sedangkan kita menyambut nuzulnya Quran itu adalah daripada 17 Ramadan. Kenapa? Dalam Al-Quran mengatakan malam Lailatul Qadar bermakna malam yang ke-21. Tapi kenapa yang ke-17? Kerana dalam riwayat hadis daripada riwayat Ibnu Katsir, waqala Ibnu Katsir fil Bidayah wan Nihayah, dan berkata Imam Ibnu Katsir dalam bukunya Bidayah wan Nihayah, naqlan 'anil Waqidi, yang dinakalkan daripada 'anil Waqidi an Abi Ja'far, dan daripada Abi Ja'far Al-Baqir, annahu qala kana ibtida'ul wahyu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum al-Itsnain li 17 khalat min Ramadana wa qila min Rabiul wa 20 al-Intiha. Jadi dikatakan di dalam Imam Ibnu Katsir ni masyhur dengan tafsirnya, mengatakan bahawa di dalam kitabnya Bidayah wan Nihayah yang dinakalkan oleh Imam Waqidi daripada Abi Ja'far Al-Baqir, mengatakan permulaan wahyu yang diturunkan kepada Nabi pada hari Isnin, iaitu pada hari yang ke-17, pada hari yang ke-17 daripada Ramadan. Juga dikatakan ataupun hari yang ke-24 Ramadan, hari ke-24 Ramadan, pada hari yang ke-24 Ramadan. Itu riwayat yang kedua lah. Jadi maksudnya pada 17. Kita menyambut nuzul Al-Quran itu ialah nuzul Al-Quran itu pada 17. Kita menyambut hari nuzul Al-Quran itu 17. Kata 17. Tapi kalau dalam Al-Quran kata Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar, ada sedikit percanggahan, ada sedikit i'tiradat lah, ada sedikit perbezaan lah di situ, ikhtilaf lah, perbezaan lah salah satunya. Jadi hendaklah kita jelaskan, sebelum ini kita telah belajar tentang rukun iman, iaitu beriman kepada kitab, dan di situ kita menceritakan bahawa Al-Quran itu macam mana Al-Quran itu diturunkan, Jadi dia ada 3 proses Al-Quran. Jadi untuk fahamkan benda ni, kenapa berlakunya agak ta'arud di situ, iaitu agak perselisihan pendapat di situ. Nabi mengatakan hari ke-17, sedangkan Al-Quran mengatakan di malam Lailatul Qadar, mungkin pada 21 atau 28 kalau ikut tarikh daripada sejarah tu, pada malam 21 atau 28. Jadi malam yang ganjil 21 lah kita kata. Dari kalau tengok daripada itu 21, ni kita menyambutnya 17. Jadi agak berbeza lah sedikit pendapatnya di situ. Jadi telah kita jelaskan Al-Quran daripada zat Allah dan diturunkan kepada Lauh Mahfuz. Dia ada peringkat pertama daripada zat Allah. Al-Quran itu kalamullah, sifat Allah. Daripada itu dipindahkan, diturunkan kepada Lauh Mahfuz. Dan Lauh Mahfuz, daripada Lauh Mahfuz diturunkan kepada langit pertama, iaitu Baitul Izzah. Secara keseluruhan Al-Quran, maknanya di malam pertama Al-Quran itu secara keseluruhannya di Baitul Izzah, iaitu itu keseluruhan. Inilah dikatakan dalam perbahasan ulama, dikatakan bahawa Al-Quran itu inna anzalnahu fi lailatul qadr. Al-Quran itu diturunkan pada
malam Lailatul Qadar seluruh Al-Quran daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit pertama, dan daripada langit pertama diturunkan ke dunia selama 23 tahun. Jadi hari yang pertama Al-Quran itu dinuzulkan kepada Nabi. Dalam riwayat Ibnu Katsir tadi, Imam Ibnu Katsir tadi mengatakan pada hari yang ke-17. Maknanya daripada langit pertama hingga ke dunia ini pada 17 Ramadan. Jadi tidak ada perselisihan di situ. Seluruh Al-Quran diturunkan daripada Lauh Mahfuz, daripada kalam nafsi kepada kalam lafzi di langit pertama. Seluruh Al-Quran diturunkan seluruh Al-Quran. Maknanya sebab tu setiap tahun Nabi membaca Al-Quran dengan Jibril, bertadarus Al-Quran dengan Jibril setiap tahun, mengkhatamkan Al-Quran, sedangkan Al-Quran masih lagi diturunkan kepada Nabi SAW, iaitu penurunan secara berperingkat-peringkat. Inna nahnu nazzalna, yang kita bahaskan dulu, persoalan yang dikatakan oleh orang-orang Kristian, mengatakan inna nahnu nazzalna zikra. Al-Zikra tadi, perbincangan ini telah kita bincangkan di dalam bab beriman kepada kitab dahulu secara ringkas. Okey, jadi maksudnya kita tatbikkan. Jadi bila ada perselisihan, cara dia pertama ulama-ulama tatbikkan. Jadi dikatakan Al-Quran, disebutkan Al-Quran itu diturun pada malam Lailatul Qadar, iaitu pada keseluruhan Al-Quran daripada Lauh Mahfuz ke langit pertama, dan daripada langit pertama diturunkan ke bumi iaitu pada 17 Ramadan. Pada hari ke-17 Ramadan. Okey, khair. Di situ jadi maknanya tatbiklah, maknanya sebab itu kita menyambut Al-Quran tadi cuti. Ada sebahagian negeri dia mengambil cuti pada nuzul Al-Quran ini, maka diturunkan pada 17 Ramadan. Khair. Pada 17 Ramadan ini juga satu peristiwa yang besar yang berlaku kepada umat Islam, iaitu peperangan Badar. Pada peperangan Badar, iaitu pada 17 Ramadan. Dalam tarikh Ibnu Waqdi atau Sirah Ibnu Hisham menceritakan macam mana Nabi SAW berdoa. Nabi SAW berdoa pada malam Lailatul Qadar. Seorang sahabat telah bertanya baginda SAW, ayy doa asma'u indallah, manakah waktu untuk kita berdoa yang mana doa kita paling Allah Subhanahu wa taala terima, paling Allah taala Allah mendengar. Perkataan sami'ah dalam bahasa Arab dia memberi dua makna, mendengar dan menerima. Mendengar dan menerima. Kita katakan daripada rukuk kita bangun untuk i'tidal atau qaumah, perbuatan intiqalat, iaitu daripada rukuk ke qaumah ataupun i'tidal, kita panggil qaumah. Ada dalam fiqh memanggilnya qaumah, berdiri untuk selepas daripada berdiri seketika. I'tidal lah dalam fiqh kita panggil dia i'tidal. Jadi daripada i'tidal tadi, sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Kita berkata sami Allahu liman hamidah. Allah Subhanahu wa taala mendengar. Allah Subhanahu wa taala sami Allahu liman hamidah. Dua terjemahannya. Allah Subhanahu wa taala mendengar doa kita. Allah Subhanahu wa taala menerima doa kita. Sami'a. Tapi di sini Nabi gunakan perkataan asma'u, sirah ism tafzil. Sahabat tanya, ayyud doa asma'u, manakah doa apabila kita nak berdoa, doa kita paling Allah dengari dan paling Allah terimai. Dua tempat. Semua tempatnya doa kita boleh berdoa, tapi dua tempat ni special Allah dengar, paling Allah dengar doa kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan memperkenankan doa kita. Nabi SAW memberitahu dua tempat lah. Iaitu Nabi SAW memberitahu dua tempat. Satu tempatnya ialah Jawful Lail, di pertengahan malam. Al-akhir, di pertengahan malam yang akhir. Kita bahagikan malam dengan 6 bahagian. Di bahagian yang ke-6 akhir malam itu, bahagian ke-6 di akhir malam, ataupun malam itu dibahagi kepada 3. Kalau bagi pada 3, bahagian yang terakhir itu panjang sedikit. Dan kalau bahagi kepada 6, maka bahagian terakhir yang 5/6 tu
agak pendek sedikit. Jadi di akhir malam lah doa kita diterima oleh Allah SWT, iaitu sewaktu masa tahajud. Masa tu mintalah sebanyak-banyaknya kepada Allah SWT. Dan pada malam peperangan Badar, Nabi SAW minta sebanyak-banyaknya doa di situ. Jadi sebab itu kita kena banyak berdoa. Kita kena banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan satu tempat lagi yang mana tapi pada waktu malam ini hanya segelintir sahaja orang yang mana dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, illa man rahima rabbi, kecuali orang yang mana dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita jelaskan makna taufik dahulu, iaitu kesungguhan. Apabila kita bersungguh, maka di situ Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah akan memberi taufik kepada kesungguhannya. Tarjihul asbabil khair li husuli matlubil khair, yang telah didefinisikan oleh Allamah Taftazani di dalam kitabnya, kitab Syarah Tahzib, yang menerangkan makna taufik. Okey, di situ selesai. Jadi satu tempat, maknanya tak semua orang berpeluang untuk berdoa di waktu malam. Maka ada satu tempat lagi yang mana kita peluang untuk berdoa, iaitu Nabi kata kullu duburi as-salawati maktubah. Kullu duburi as-salawati maktubah, iaitu doa yang dibaca selepas dubur, tadi selepas doa yang dibaca selepas solat. Okey, doa yang dibaca selepas solat. Doa yang dibaca selepas solat. Jadi ada sedikit perbezaan di sini di kalangan ulama. Bila kita pergi ke Mekah, kita tak ada doa lepas solat. Sedangkan Nabi perintahkan untuk berdoa di situ. Waktu selepas waktu solat. Jadi kita pergi tak ada doa pun, astagfirullah, astagfirullah, semua orang bangun. Jadi di sini sedikit perbezaan pendapat di kalangan a'immah pada perkataan dubur dalam hadis. Dan hadis ini hadis hasan. Dan kalau kita tengok daripada segi hadis hasan, ulama telah berittifaq, yakni telah bersepakat ulama mengatakan mana-mana hadis sahih dan mana-mana hadis hasan boleh dijadikan dalil kepada hujjah syar'iyah. Maknanya dalil kita dengan hadis hasan sudah memadai untuk mensabitkan hukum. Apabila hadis itu darjahnya hasan maupun hadis itu darjahnya sahih. Dan sahih juga terdiri kepada dua. Sahih li zatihi, pada zatnya sahih, dan satu lagi sahih li ghairihi, kerana adanya tawafuq, adanya tatabuk, maka dia panggil sahih li ghairihi. Sahih li ghairihi, hasan li zatihi, dan sahih li ghairihi. Dan satu lagi hasan li zatihi. Satu hasan li zatihi dan hasan li ghairi, dibagi kepada 4 hadis. Dan hadis dhaif. Hadis dhaif ni bukan hadis lemah. Kita terjemah dhaif tu lemah. Jadi bila terjemah dhaif tu lemah, maka dia kata tak boleh jadi dalil. Jadi kita panggil dia hadis dhaif. Dan hadis dhaif ni dia banyak lagi. Kalau dhaif itu dapat ditampung oleh kasratut turuq ataupun kasratut turuq, tarik-tarik yang meriwayatkan hadis itu, menyebabkan hadis itu boleh naik darjah, iaitu kepada hasan li ghairihi. Dan apabila hadis itu sampai kepada hasan li ghairihi, maka hadis itu kita panggil dia, kita boleh dijadikan hujjah. Seperti hadis talibul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Hadis ini masyhur di kalangan orang-orang Islam. Dan hadis ini di dalam riwayatnya riwayat dhaif. Jadi biasa kita terjemah dhaif ni hadis lemah. Hadis lemah pula. Jadi hadis tu kita tak kata hadis lemah. Bila hadis lemah tak boleh pakai, dia kata. Hadis tu dhaif mengikut rawinya. Tetapi oleh kerana hadis ini masyhur dengan turuknya, maka hadis ini sampai kepada darjah hasan li zat li ghairihi, maka boleh dijadikan dalil. Okey, berbalik kepada perkataan dubur tadi. Di dalam perkataan dubur itu ialah satu perkataan di dalam bahasa Arab yang mempunyai 2 makna. Dipanggil lafaz mushtarak. Bukan 2 maknanya, sekurang-kurangnya ada 2 makna. Satu lafaz yang mana satu perkataan yang ada satu makna hakikat, satu makna majaz. Faham dulu. Satu makna hakikat, satu makna majaz. Makna hakikat ni makna asal.
makna asal kepada perkataan itu. Makna majaz ni makna tumpangan atau makna yang masyhur di kalangan uruf, di kalangan masyarakat. Turuk itu apa? Turuk itu adalah rawi-rawi yang meriwayatkan hadis tadi. Turuk itu jamak kepada tariq lah. Tariq jamak dia adalah turuk. Maknanya cara penriwayatan hadis tu ramai rawi-rawi yang meriwayatkannya. Itu kena bahas pula dalam ilmu mustalah hadis lah. Jadi sini saya tak nak cerita tentang ilmu mustalah hadis kerana perbahasan dia berbeza. Okey, cuma nak beritahu turuk itu adalah jalan-jalan hadis tadi yang diriwayatkan oleh rawi. Dia ada tarik, turuk-turuk dia tadi. Dan dia dipilih oleh rawi-rawi tersebut oleh ulama-ulama dalam menjambil hadis tersebut. Khair, itu panjang dalam turuk tadi. Khair, jadi jadi kita berbalik kepada perkataan mustarak tadi. Jadi satu lafaz, satu perkataan yang mana dia ada satu makna hakikat dan dia ada satu makna asal dan satu lagi makna naqal. Makna naqal ataupun makna majaz lah, kita panggil dia makna maqal, makna naqal. Misalnya perkataan solat, kalau pada makna asalnya doa, tapi sekarang dia telah menjadi makna naqal dah, iaitu perbuatan arkanu maksusah, iaitu rukun-rukun yang khusus. Solat itu satu rukun-rukun yang khusus, bukan hanya apa dia tu? Bukan hanya memberi makna doa. Okey, misalnya contoh perkataan dalam bahasa Melayu mudah, qalbun. Qalbun ini makna asalnya jantung, tapi telah digunakan kepada makna kedua, iaitu makna majaz hati. Telah kita bahaskan dulu dalam bab innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. So kita telah bahaskan, tengoklah video yang pertama dulu, hari yang pertama dahulu. Tonton tengok balik video tersebut. So saya tak nak cerita lagi lah di sini. Okey, maknanya dia ada satu makna asal dan satu lagi makna majaz. Majaz muta'araf dia panggil. Makna yang kedua yang telah masyhur di kalangan uruf, di kalangan masyarakat. Misalnya perkataan qalbun yang makna asalnya jantung, tetapi telah dimaknakan oleh kita semua makna dia hati. Kita kata qalbun tu, itu kita terjemah hati. Itu makna kedua, dan makna kedua itu, makna tu lebih masyhur daripada makna asal hakikatnya, makna asalnya. Jadi berbalik kepada perkataan mustarak. Berbalik kepada perkataan mustarak. Mustarak ini ialah satu lafaz yang mana mempunyai banyak makna, dan makna-makna pada lafaz tersebut hanya makna hakikat, bukan makna majaz. Boleh faham? Makna bagi majaz, makna bagi ini dalam usulul fiqh ni, dalam ilmu usulul fiqh. Jadi sebab itu satu-satu orang tu kalau dia baca hadis, dia tak boleh buat hukum sendiri. Sebab itu kita perlu kepada bertaklid dan beriktikad, dan kita beriktikad kepada mazhab Imam Syafi'i di dalam Imam Arba'ah. Bukan, dia tak ada imam kelima. Jadi kita beriktikad kepada Imam Arba'ah di situ. Di sini ada sedikit perbahasan sedikitlah saya nak ambil sebelum kita menyambung cerita di samping sempena 17 Ramadan ini. Khair. Jadi perkataan ini, mana tempat untuk kita berdoa, dan kenapa malam, saya nak sabitkan doa ni, kenapa Nabi berdoa di malam 17 tu? Begitu nak ceritanya. Okey, jadi jadi perkataan dubur tadi ialah perkataan mustarak, iaitu perkataan mustarak ini satu perkataan yang mempunyai lebih daripada satu makna, iaitu makna pun yang itu makna asal dia, lebih daripada satu makna. Okey, bila lebih daripada satu makna, kurang-kurangnya dia ada dua lah, ataupun lebih. Misalnya makna ainun. Ainun ni dia ada 200 makna. Ainun mata air, ainun jiwa, ainun emas, ainun lutut. Itu sudah makna 5 makna. Ada 195 makna lagi. Makna-makna ini akan diterjemah mengikut sentence ayat yang datang, mengikut siyak dan sabak. Siyak ni sesuatu yang diceritakan sebelum ayat tadi. Sabak ialah sesuatu yang diceritakan, perkara yang diceritakan selepas ayat itu. So ayat tu disebut dengan satu perkataan. Dengan perkataan itu
cerita sebelumnya atau perkara sebelumnya atau perkara selepasnya akan menterjemahkan makna mushtarak tadi kepada makna yang betul. Jadi melepaskan lafaz mushtarak. Okey, di kalangan, jadi makna kepada perkataan dubur ini dia ada dua makna. Dia ada dua makna, dan di kalangan a'immah arba'ah sedikit perbezaan di sini, iaitu Imam Ahmad Ibnu Hanbal memaknakan perkataan dubur itu ialah bacaan yang dibaca selepas tahiyat sebelum salam. Perkataan iaitu memaknakan makna dubur tadi, bacaan doa-doa yang dibaca selepas daripada tahiyat. Kalau tengok dalam kitab kita, dalam Midrajul Fawatih, dia dalam jilid ketiga mula-mula sekali, Babut Tasyahud. Dia dalam kitab sembahyang lagi, Babut Tasyahud. Dalam Babut Tasyahud tadi, Nabi banyak mengajar doa-doa tasyahud, membaca tasyahud, membaca tahiyat dengan berbagai-bagai riwayat. Dan kita memilih riwayat, yang tuan-tuan baca sekarang lah. Dan ada kita at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, at-tahiyatu lillatul tayyib, at-tahiyatu lillatul mubarak, at-tahiyatu lillatul mubarakatus salawatu. Jadi dia pemilihan lain. Imam Hanafi memilih lain, riwayat lain. Jadi okey, mengikut meletakkan di antara banyak riwayat tu, dia pilih satu riwayat yang mana bagi mereka itu riwayat yang kukuh bagi imam-imam tersebut dengan dalil-dalil mereka, dan mereka memasukkan di dalam tahiyat yang dibaca oleh pengikut-pengikut dalam sembahyang kita. Okey. Jadi perkataan dubur ini dia memberi makna bacaan selepas tahiyat. Jadi banyak doa-doa di dalam tahiyat Nabi doakan. Nabi ajar doa-doa di dalam tahiyat tadi. Banyak sekali. Jadi bagi mazhab Imam Ahmad, mereka memaksudkan perkataan dubur itu doa di dalam solat sebelum, doa di selepas tahiyat di dalam solat. Itu adalah pendapat beliau. Jadi sebab itu kita pergi Mekah, tuan-tuan tengok tak ada doa lepas sembahyang. Tapi tiga imam yang besar, Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i, mengatakan perkataan dubur itu ialah doa selepas sembahyang. Jadi kita doalah selepas sembahyang. Kita doalah selepas sembahyang, dan kita mentarjihkan doa selepas sembahyang. Okey, dalam ikhtilaf ini kita mesti berlapang dada, dan kita jadi di Mekah itu kita mengatakan dia fatwa Imam Ahmad lah. Walaupun sekarang mereka dikuasai oleh Salafi. Tetapi kita okeylah, kita nak lapang dada, kita kata mereka itu ialah berfatwa kepada Imam Ahmad. Dan Mekah memanglah dia pendapat mazhab Imam Ahmad. Di Madinah mazhab Imam Malik. Di Mekah adalah mazhab Imam Ahmad. Jadi kita masih mengatakan mereka itu adalah berpegang kepada mazhab Imam Ahmad lah, walaupun mereka telah dikuasai oleh Salafiyah. Mereka pemahaman Salafiyah tadi, mereka telah dikuasai oleh pemahaman Salafiyah. Khair, tak apa, kita berlapang dada, kita mengatakan okeylah, kau nak baca selepas ke kau tak nak baca selepas. Jadi bagi mereka yang berpendapat doa itu selepas salam, doa itu selepas tahiyat sebelum salam, jangan mengatakan orang yang berdoa selepas salam itu bid'ah. Tak betul. Tak, sedangkan kita sabit daripada hadis. Banyak daripada hadis-hadis Nabi SAW menceritakan untuk kita berdoa selepas sembahyang. Dan doa pula ialah Al-Quran menurunkan tadarruan wa khufiyah. Doa ni mestilah kita baca dengan merendah diri, tadarru' wa khufiyah, dengan perlahan. Tapi kenapa kita menguatkan bacaan doa? Kita menguatkan baca doa adalah disebabkan oleh ta'limul ummah. Nabi nak mengajar sahabat apa yang dia baca, apa sepatut doa yang kamu baca. Jadi itu di segi perbahasan dari sudut a'immah, iaitu kita memilih jalan, iaitu dengan berdoa selepas tahiyat, selepas salam. Kita doa, kita wirid dan sebagainya, dan kita doa, dan doa di sinilah paling Allah Subhanahu wa taala terima. Okey, di segi praktikalnya, okey, di segi amalannya, kalaulah kita tak berdoa kalaulah kita tidak berdoa selepas sembahyang, mana lagi kita nak berdoa? Tuan-tuan fikir.
Kalau satu orang tu dia tak take time, dia tak ambil masa untuk berdoa selepas sembahyang, untuk baca doa selepas sembahyang, mana lagi kita nak berdoa? Zaman sekarang zaman touch and go. Orang nak cepat. Dulu bila kena tol, dia panggil touch and go. Orang pakat beli kat touch and go. Orang pakat beli touch and go. Lepas tu kena beratur, tempat lane tu kena beratur dan sebagainya. Lama. Orang pun beli touch and go, kata touch go saja, tak payah nak tunggu manual. Tapi lepas itu diperkenalkan pula smart tag. Laju lagi pada touch and go. Lepas tu hak terbaru pula ni. Frekuensi. Radio frekuensi. RFID. FRID ke RFID, tak tahulah FRID ke atau RFID, saya tak tahulah mana satu yang nak mempercepatkan. Kalau kita pergi negara-negara maju, FRID pun tak ada. Dia ada satu kad touch and go, dia kena letak kat kereta. Macam Singapura tu, dia lalu saja tempat tol tu, sup, dia akan ambil. Kalau siapa touch and go dia tak cukup, dia kena saman. Sebab dia dah ada isyarat. Dia lalu kawasan touch and go tu dengan dia punya kad tag tu, dia akan ambil isyarat. Kalau siapa tak cukup, dia kena samalah, tak payah tol. Jadi lagi senang, tak ada RFID kena berhenti apa semua, dia jalan dah kalau negara maju macam tu. Jadi maksudnya kenapa? Kerana orang nak cepat. Kerana zaman orang nak cepat. Jadi semua orang sibuk, orang tak sempat nak berdoa. Jadi sekurang-kurangnya berdoalah kepada Allah selepas sembahyang. Kalau kita berdoa selepas sembahyang 10 minit ke, 10 minit ke, so kita dapat berdoa dah 5 kali 50 minit. Sedangkan sebab doa selepas sembahyang tu penting. Dan doa itu perlahan. Kenapa Nabi kuatkan? Satu ketika Sayyidatuna Aisyah didatangi oleh wanita Yahudi. Maka selepas perbualan di antara Sayyidatuna Aisyah dengan wanita Yahudi, maka wanita Yahudi itu berkata, Aisyah, semoga Allah SWT selamatkan kamu daripada azab kubur. Satu question, satu pertanyaan daripada Aisyah, satu benda yang terdetik di fikiran Aisyah. Nabi tak pernah cerita pun tentang azab kubur. Selepas wanita Yahudi itu pulang, dan apabila Nabi SAW kembali kepada Aisyah radhiyallahu anha, maka Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha telah bertanya kepada Nabi SAW. Adakah seksa kubur itu hakun? Al-qabru hakun? Naam, Nabi kata. Kubur itu adalah hak. Kubur itu adalah hak. Jadi kita tak mulakan hadis ni, kita nak bahas perbahasan ini kebetulan sahaja. Bukan kebetulan, saya nak terangkan jugalah. Jadi untuk sampai kepada bab itu dengan bab-bab, sebab saya dah kumpulkan semua benda perbahasan ini daripada bab-bab yang berbeza-beza. Khair. Jadi al-jannatu haqqun. Perkataan hakun dengan sidqun berbeza di dalam bahasa Arab. Untuk mereka yang belajar, tapi kita terjemahan hakun itu benar, sidqun itu benar. Tapi sedikit perbezaan di kalangan ulama-ulama menterjemahkan makna hakun dengan sidqun. Hakun ni, sidqun ni mutabiqul waqi'. Hakun ni mutabaqul waqi'. Dia beza dengan sirah ism fa'il dengan sirah ism maf'ul. Mutabiqul waqi', mutabaqul waqi', mutabaqul waqi', mutabaqul waqi'. Sidqun. Okey, sidqun ni bila kita dengar satu berita, satu perkhabaran. Hadis ni satu berita lah, satu perkhabaran lah. Al-Quran ni khabar daripada Allah lah. Hadis ni khabar daripada Nabi. Kita panggil dia khabar. Khabar ini dalam bahasa Melayu, kalau kita belajar dalam nahwu, dipanggil satu jumlah, satu sentence, satu ayat. Bila kita dengar satu khabar, maka ayat tadi, jumlah tadi, sentence tadi masih lagi terumbang-ambing pada sami' yang mendengar daripada mutakallim yang melafazkan perkataan tersebut. Bila mutakallim melafazkan perkataan tu Zaidun qaimun, maka bila sami', orang yang mendengar berita tadi, Zaid berdiri, maka masih lagi di dalam orang yang mendengar itu terdapat dua keadaan. Sama ada berita yang disampaikan itu benar atau berita yang disampaikan itu bohong.
Apabila kita mengatakan bila benar, bila tu benar, berita tu benar atau bohong, dia masih bila kita panggil jumlah khabariyah. Jumlah khabariyah ni sentence yang dilontarkan oleh mutakallim, oleh orang yang bercakap. Orang yang pertama, mutakallim ni orang ganti nama pertama yang bercakap. Aku, kamu. Jadi ganti nama pertama yang bercakap kepada orang yang hadir, ganti nama kedua. Dan orang yang ganti nama ketiga, orang yang tidak ada di dalam majlis, orang yang gaib. Jadi bila satu orang mutakallim bercakap, maka dia kata Zaidun qaimun. Bila orang mendengar, golongan kedua mendengar, betul tak ni? Jadi bila kita nak tahu berita itu betul? Bila itu betul? Bila mutabiqul waqi'. Benar ialah mutabiqul waqi'. Benar itu adalah mutabiqul waqi', bersamaan dengan peristiwa. Jadi bila berita diucapkan maka sama dengan peristiwa, maka berita itu kita panggil dia sidqun. Bila berita yang disampaikan itu tidak sama dengan peristiwa, maka kita panggil berita itu kizbun. Kita memanggil berita itu kizbun, bohong. Jadi mutabiqul waqi', maknanya berita yang disampaikan sama dengan peristiwa. Kita di tahun orang-orang yang tua-tua ni, 50-an ni, dulu kita ada warta berita. Baca berita je. Dia baca je. Dia tak ada gambar-gambar lagi. Lepas tu kita akan dapat tengok seminggu sekali peristiwa. Peristiwa jam 10. Peristiwa dunia. Semua kita akan tunggu seminggu sekali peristiwa dunia dengan gambar-gambarnya sekali. Berita tu kita dah dengar dah. Peristiwa tu kita tak tengok lagi. So kita akan tengok peristiwa dengan berita tu dengan side yang berbeza. Dulu kan berita dulu. Orang baca berita je. Berita-berita tak ada gambar-gambar pun. Peristiwa ni datang seminggu sekali. Sebab nak kumpulkan dulu. Sebab dulu tak ada alat yang moden lagi. Sekarang berita, dah moden dah. Berita pun duduk berdiri dah, depan tu dah tunjuk dah peristiwa. Untuk membenarkan berita tadi. So kita panggil berita tadi, bila benar, bila dia sidqun, bila dia bersamaan dengan peristiwa yang berlaku. Dia sama dengan peristiwa yang berlaku dengan berita yang diceritakan. Berita itu kita panggil dia sidqun, benar. Hakun ni tidak. Hakun ni ialah mutabaqul waqi'. Kita mesti membenarkan berita itu walaupun bersalahan dengan peristiwa. Mutabaqul waqi', kita mesti, pasal dia sirah ism maf'ul. Sirah ism maf'ul ni sirah yang garanti. Dia memberi makna takkid, berlainan dengan sirah ism fa'il. Sirah ism fa'il dia memberi makna takkid. Bila Sayyidina Musa alaihissalam, bersama dengan pengikut-pengikutnya menghadapi lautan, apa kata pengikutnya? Inna lamudrakun. Inna dia menggunakan perkataan takkid. Lam juga lam takkid. Dan mudrakun itu sirah ism maf'ul. Tadi mutabaqah tu mutabaqah sirah ism maf'ul, mutabaqul waqi' sirah ism maf'ul. Dan sirah ism maf'ul ni nak memberi makna betul-betul peristiwa tu berlaku walaupun tak berlaku, macam dah berlaku, garanti berlaku. Apa kata Bani Israel? Inna lamudrakun. Habislah Musa, kita dah tenggelam. Mana tenggelamnya lagi? Engkau tak lintas laut lagi. Tapi dah kata tenggelam dah. Dia menggunakan perkataan mudrakun di situ. Bila menggunakan perkataan mudrakun, dia kata kita dah tenggelam. Selesai dah kita boleh tenggelam. Engkau tak menjemberangi lagi. Engkau ni tak menjemberangi lagi lautan. Kenapa engkau kata dah tenggelam? Jelah laut mesti tenggelam. Maknanya dia dah yakin dah. Pada perkataan dia, inna lamudrakun. Musa pun nafi. Kalla, tidak sekali-kali. Allah Subhanahu Wa Taala sayahdi. Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi jalan pada aku. Allah SWT akan tunjuk jalan. Tak, maksudnya benda tu, dia sirah ism maf'ul ni menunjukkan satu benda yang garanti. Walaupun tak buat lagi. Maknanya bagi orang yang beriktikad ni, dia kata dah garanti dah benda ni. Tenggelam kita Musa. Okey. Kita berbalik kepada hakun. Hakun ni mutabaqul waqi'. Peristiwa itu mesti kita benarkan walaupun dia tak berlaku lagi. Ataupun peristiwa itu mesti kita benarkan walaupun peristiwa itu
berita, bukan peristiwa itu, berita itu mesti kita benarkan walaupun bersalahan dengan peristiwa. Sidqun, kita benarkan berita itu bila sama dengan peristiwa. Hakun, ini dia beza sidqun dengan hakun. Sidqun dengan hakun. Tuan-tuan tengok. Sidqun dan hakun. Ulama bezakan di situ. Sidqun ialah berita tu kita dengan berita, berita tu betul, berita tu sidqun bila dia sama dengan peristiwa. Kalau tak sama, berita itu kita panggil dia kizbun, dusta. Hakun ini ialah mutabak sirah ism maf'ul. Sidqun tadi sirah ism fa'il, mutabak. Jadi mutabakun, ulama yang menerangkan makna hakun dengan sidqun ini. Ini juga diterangkan oleh Allamah Taftazani di dalam kitabnya. Khair. Jadi bila kata-kata mutabak ism fa'il, mudrakun, dah tenggelamlah kita Musa, habislah kita Musa. Kata Bani Israel pada dia, tak tenggelam lagi, tak jemerangi lagi. Jadi dia dah yakin dah. Jadi berita yang Allah perintahkan itu Al-Quran yang diturunkan kepada kita, Al-Quran yang diturunkan pada kita. Dan kedua ialah Al-Quran yang diturunkan kepada kita, dan kedua ialah hadis Nabi SAW. Satu Quran pula dia ada mutawatir dan masyhur. Hadis pula dia ada mutawatir, masyhur dan khabar wahid. Tu panjang pula tu, kena cerita bab lain pula tu. Itu adalah ilmu mustalah hadis. Jadi sebab itu satu-satu hukum bagi kita orang awam ni tak boleh tengok satu hadis terus kita buat keputusan sebab kita boleh jadi mustahil sendiri. Tak, kita mustahil nak faham hadis tu. Jadi yang diumumkan oleh orang baru ni tak apa, kita pakai hadis, kita amal dengan hadis lah. Sedangkan ulama dah bahas dan benda tu. Sebab itu kita perlu berantikad kepada mana-mana daripada ulama fuqaha yang 4 ini. Jangan lari daripada ulama fuqaha yang 4 ni. Sebab kita tak faham hadis tu, kita tak faham ayat tu. Sebab banyak lagi ilmu-ilmu yang harus kita pelajari. Ada 15 ilmu yang kita perlu selalu pelajari. Hak belajar tu pun dia tak boleh jadi mustahid sendiri. Macam saya kata wajib bagi saya ialah saya bertaklid. Walaupun saya mengaji hadis. Saya mengaji hadis berapa lama daripada tuan-tuan. Dan saya mengajar hadis berapa lama daripada tuan-tuan. Tapi saya masih mengatakan saya adalah pengikut, muqallid kepada mazhab-mazhab. Walaupun kita faham, walaupun kita tahu sedikit sebanyak. Ni apa dah orang tak tahu, sikit-sikit baca. Abang baca hadis sahih ke tu? So hadis lain tak boleh baca. Hadis saya je kena baca. Sepupu saya, dia duduk ngaji England. Jadi bila masyhur dalam masyarakat, dia baca semua hadis tu kena sahih. Dia tanya, abang hadis sahih? Saya kata, engkau ni baca Fatihah pun tak betul lagi. Kau tanya hadis aku ni hadis sahih tak hadis sahih. So baca hadis lain daripada hadis sahih, tak boleh baca lah. Tak boleh amal lah. Hadis sahih saja. Alah, engkau Fatihah pun tak betul. Kau baca Fatihah kat aku dulu, baru aku betulkan engkau. Baru boleh kita nak bahas dalam bab ni. Jadi mutabak ni istirah ism maf'ul. Kita mesti benarkan peristiwa tu walaupun bersalahan dengan, kita mesti benarkan berita tu peristiwa. Kita mesti benarkan sabdaan itu. Kita mesti benarkan firman Allah itu walaupun bersalahan dengan peristiwa. Contoh dia Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu, dia Nabi SAW telah baca ajar doa pada dia. Kalau kau baca doanya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta tu hingga akhir kita panggil dia doa Abu Darda. Nanti saya kongsikan dalam doa Abu Darda di dalam page saya nanti apa yang dibacakan oleh Sayyidina Abu Darda, ataupun siapa yang boleh tunjukkan di sini tentang doa Abu Darda, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta ila akhirih tadi. Dia itu baca doa tadi. Bila kita baca doa tadi, bila Nabi SAW kata, kau keluar daripada rumah ni, kau baca doa ni, rumah kamu tak terbakar. Jadi sabdaan Nabi, dia yakin, dia kata hakun, mesti membenarkan sabdaan ini. Berita yang disampaikan oleh Allah, berita yang disampaikan oleh Nabi. Berita yang disampaikan Allah tu firman Allah Ta'ala lah. Berita yang disampaikan oleh Nabi tu sabdaan Nabi SAW lah. Bukan Sayyidul Istighfar. Dia tulis, tuan-tuan tulis doa Sayyidina Abu Darda, so dia akan keluar selalu. Bukan Allahumma anta rabbi Sayyidul Istighfar, tidak lain. Ni doa khas ni, doa Abu Darda. Saya pun terlupa nak baca doa macam mana. Okey.
panjang cerita dia kalau huraian doa tu. Sebab nak cerita ni dulu. Satu saya tampalkan. Kan? Jadi ialah doa tu, Saidina Abu Darda keluar daripada rumah dia, maka dia pun baca doa ni. Bila dia baca doa ni, bila Saidina Abu Darda keluar daripada rumah dia, dia pun baca doa ni. Bila dia baca doa ni, Allahu Akbar, bila dia baca doa ni, ialah di akhir manzil tu, belakang akhir manzil tu, doa tu yang dibuat oleh Syekhul Hadis. Okey, khair. Jadi bila dia baca doa ni, dia yakin bahawa rumah dia tak terbakar. Nabi kata, kau baca doa ni, rumah kau tak terbakar. Bila kau baca doa ni, rumah kamu tak terbakar. Maka satu orang bawa berita, Abu Darda, rumah kau tak terbakar. Dia bohongkan berita tu. Dia kata, tak, rumah saya tak akan terbakar. Sebab dia benarkan sabdaan Nabi. Hakun. Dia benarkan sabdaan Nabi. Dia benarkan sabdaan Nabi. Itu dipanggil hakun. Orang kedua mari, Abu Darda, aku tengok dengan mata aku ni, rumah kau terbakar. InsyaAllah rumah aku tak terbakar. Aku yakin rumah aku tak terbakar. Abu Darda, orang ketiga mari, Abu Darda, aku tengok satu kampung dah terbakar, termasuk rumah kau. Tak, mana rumah aku boleh terbakar? Mana rumah aku boleh terbakar? Mana doa aku boleh terbakar? Nah, adik saya tu, hasilkan doa tadi. Abi Abang Nur dah bagi dah doa itu. Kan? Jadi rumah aku tak terbakar. Orang keempat mari. Abu Darda, betul lah rumah kau tak terbakar. Aku dah kata dah rumah aku tak akan terbakar. Aku yakin dah. Kenapa kau yakin? Aku telah baca doa ni. Nabi kata, kalau siapa yakin dengan doa ni, kalau siapa hakkan doa ni. Sebab itu perkataan Allah tidak sidqun. Al-jannatu haqqun, an-naru haqqun, al-qabru haqqun. Semua Nabi kata dengan perkataan hakun. Hakun. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina amanu wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan. Ulaika mu'minuna haqqan. Mukmin yang haqqa. Dia tak kata mukmin sidqun, mukmin haqqa. Mukmin yang begitu meyakini sabdaan Allah, firman Allah dan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa yang mana? Sabdaan Allah SWT dan iaitu sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu doa yang mana telah dibaca oleh Saidina Abu Darda. Dan Saidina Abu Darda itu yakin dengan doa. Itu kita panggil dia hakun. Itu kita panggil dia hakun. Jadi berita yang disampaikan itu adalah benar. Berita yang disampaikan. Okey, balik kepada doa. Jadi Nabi kata al-qabru hakun. Kubur tu betul, Aisyah, mesti kau benarkan. Bila selepas itu Aisyah kata, aku dengar setiap kali selepas sembahyang Nabi SAW doa kat mimbar. Rumah Aisyah, kalau tuan duduk beradab dengan saya, sebelah kiri kat belakang di masjid Nabi SAW, iaitu kita panggil dia Raudah. Tempat Raudah Nabi SAW dah. Rumah Aisyah itu adalah Raudah. Kan kalau kita pergi Madinah tu kan, sebelah kiri kan Raudah. Kalau kita menghadap ke kiblat tu, sebelah kiri Raudah. Itu rumah Aisyah lah. Nabi disemadikan, jasad yang mulia itu disemadikan di situ. Itu Raudah. Jadi daripada mimbar Nabi ke Raudah tu, rumah Aisyah mana dengar pun, bilik sebelah pun tak dengar. Tetapi dulu tak ada pun loudspeaker. Jadi Aisyah dengar, dia kata, aku selalu dengar Nabi baca doa, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Jadi aku dengar Nabi baca doa ni setiap kali selepas sembahyang. Hai Zat yang membolak-balikkan hati, maka tetap teguhlah hati aku atas patah agamamu. Jadi Nabi dengar, Aisyah dengar. Maksudnya Nabi tu baca kuat. Kadang-kadang nak tengah sembahyang tu, dengar sembahyang sunat, sahabat pergi duduk sebelah Nabi. Sembahyang sunat, baca perlahan je. Tapi sahabat di sebelah Nabi. Bila sahabat di sebelah Nabi, maka Nabi tahu sahabat ni, aku ni nak baca apa. Nabi menyaringkan bacaan itu 2-3 ayat supaya nak beritahu pada sahabat yang duduk sebelah, ini surah yang aku baca.
Sebab tu sembahyang sunat subuh tu kita baca lepas Fatihah rakaat pertama kuliah, lepas Fatihah rakaat kedua qul huwallah. Sedangkan tu sembahyang sunat, tapi Nabi dengar, sahabat dengar duduk sebelah Nabi. Dia duduk sebelah Nabi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Masya-Allah kan lam yasha' lam yakum la haula wala quwwata illa billah. Itu doa Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu. Itu hak tak ada baris, nanti saya bubuh yang baris tu. Okey. Jadi ialah kalau tak bubuh baris tak nak baca macam mana orang lain, nanti saya taruh yang berbaris. InsyaAllah saya hantar balik. Okey, Nabi baca doa tadi. Nabi selalu baca doa tersebut. Nabi selalu baca doa tersebut dengan bacaan yang kuat. Jadi bacaan kuat tu ta'limul ummah. Jadi kurang-kurang tu imam baca tu makmum amin lah. Ni bila lagi masa nak berdoa? Kalau kita tak berdoa, ada tak satu masa kita bagi peluang? Okey, dalam masa 24 jam aku akan berdoa kepada Allah. Hak tak berdoa lepas sembahyang tu dia boleh bagi masa tak? Dalam masa 24 jam ni dia berdoa kepada Allah. Astagfirullah, angkat tangan begitu je lepas sembahyang pun tak berdoa. Jadi kalau kita berdoa selepas sembahyang, praktikalnya banyak. Jadi kalau kita nak berdoa waktu lain tak ada. Jadi jangan mengatakan bid'ah dalam doa selepas sembahyang. Panjang lebar dah kita bahaskan di sini. Jadi kalau kamu tak nak berdoa, sudah, jangan kata berdoa tu tak sunnah. Tak sunnah pula. Ini perbahasan dia dari segi perkataan zuhur itu dan ulama telah menjelaskan. Okey, balik pada cerita ni. Nabi doa panjang. Nabi doa waktu malam, tengah malam. Nabi doa, ya Allah, selamatlah umat ini. Kalau umat ini nak menentang musuh esok hari, maka umat ni kalah, sahabat kalah segala, maka agama tak naik. Jadi Nabi doa selepas Isyak. Dan Nabi doa yang begitu panjang. Dekat subuh baru Sayyidina Abu Bakar datang, tepuk Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, dah cukup dah. Doa Tuhan Allah dah terima dah. Lepas 8 jam baru kata cukup. Okey, masih panas 6 jam. Nabi doa 6 jam malam tu sebelum berlakunya Badar. Nabi doa 6 jam malam tu sebelum berlakunya Badar. Sebelum berlakunya Badar, Nabi doa 8 jam. 6 jam Nabi doa, 6 jam. Barulah masa tu Nabi doa 8 jam. Jadi Allah sepanjang malam, seorang Nabi, Khatamul Anbiya, Imamul Mursalin. Nabi itu imam kepada Imamul Anbiya. Imamul Anbiya, Khatamul Anbiya, Sayyidul Mursalin, ketua kepada semua rasul-rasul, Imamul Anbiya, imam kepada semua nabi-nabi. Yang mana nabi tadi imam kepada semua nabi-nabi, Imamul Anbiya tadi. Jadi semua tersebut, semua dalam amalan tadi namakan Nabi berdoa. Jadi Nabi tadi berdoa. Bila Nabi berdoa sepanjang malam, maka berlakulah peperangan Badar keesokan harinya. Allahu Akbar. Bila dakunya Badar, dalam kitab Tarikh Ibnu Waqdi atau Sirah Ibnu Hisham yang diterangkan di dalam syarah Imam Muslim rahmatullah alaih, iaitu oleh Imam Muslim rahmatullah alaih, bila Nabi SAW ada 2 orang daripada kabilah Bani Ghifar. Dua orang daripada kabilah Bani Ghifar. 2 orang daripada kabilah Bani Ghifar. Bila 2 orang daripada kabilah Bani Ghifar, dia masa tu dia bukan masuk Islam lagi, dia kafir lagi. Maka bila nak berlakunya peperangan Badar, dia kata dia duduk atas bukit, dia nak tengok peperangan Badar yang berlaku esok hari. Jika peperangan Badar tu sebab orang Islam tu sikit, maka orang kafir boleh menang. Bila orang kafir tu menang, maka semasa memungut harta rampasan, kita apa dia? Kita pungut sama-sama harta rampasan. Tapi tunggulah bila orang Islam kalah. Bila orang Islam kalah, tunggu. Jadi bila orang Islam tu kalah, kita tunggu. Saya tengah cari hadis ni.
Okey, tak apa, saya tak jumpa. Jadi bila orang Islam kalah tu, tapi maka bila nak bertempurnya peperangan Badar tadi, datang satu awan yang hitam. Di atas awan hitam tu bunyi tapak kaki kuda. Dalam hadis tak bunyi macam itulah, saya yang bunyikannya supaya tuan-tuan faham. Jadi ada daripada awan tadi ada bunyi tapak kaki kuda. Nabi SAW beritahu selepas peperangan, iaitu 1,000 malaikat yang turun. Di Badar turun 5,000 malaikat. Peringkat pertama 3,000, dia turun berperingkat-peringkat. Jadi peringkat pertama turun 1,000 dulu. 1,000 malaikat turun dengan Jibril. Semua malaikat itu berkuda. Naik kuda, turun melalui awan tadi. Kuda Sayyidina Jibril namanya Haizum. Ha ya zai waw mim. Haizum, ya Haizum, ya Haizum, ya Haizum. Turun kuda Sayyidina Jibril itu nama Haizum. Bila kuda Sayyidina Jibril itu turun dengan nama Haizum, maka bila turun daripada langit tadi, semua kuda Sayyidina Jibril bersama dengan tentera-tenteranya, 1,000 malaikat yang turun ke peringkat pertama, 5,000 malaikat turun kat Badar. Jadi turun pada peringkat pertama ni 1,000 dulu dengan tentera berkuda. Setiap malaikat berserbat. Ada imamah Sayyidina Jibril, nama dia kuda Haizum. Kuda Jibril ni nama dia Haizum. Dan semua malaikat yang 1,000 tu berkuda dengan siap berserban warna putih. Oleh kerana Sayyidina Jibril alaihissalam, dia ketua malaikat, dia pakai serban warna kuning. Tuan-tuan jangan pakai warna kuning pula nak jadi Jibril. Nanti tuan-tuan pakai serban warna kuning. Kenapa Ustaz Usnul kata Jibril pakai serban kuning, kita pakai serban kuning juga? Tak, serban sunnahnya warna putih. Okey, jadi Sayyidina Jibril alaihissalam pun turun bersama, memecah bunyi, turun daripada awan tadi, daripada langit ketiga. Malaikat khusus di atas ada 1,000 malaikat dulu datang ni daripada langit tinggal, memecah bunyi. Bila bunyi satu dentuman macam bom, bam, maka kata kabilah Bani Ghifar tu, sepupu saya mati terus dengan bunyi tu. Saya pengsan, saya bangun-bangun, perang dah habis je. Bila nak bunuh, setiap malaikat yang ada cemeti, dalam cemeti itu, di hujung cemeti itu ada racun. Bila dia libas dengan cemeti itu kena muka orang kafir, maka racun tu akan menerap masuk ke muka, jadi hitam, terus jatuh mati. Allah Subhanahu Wa Taala telah turun, dan Nabi kata malaikat datang daripada langit ketiga. Sepanjang hari Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di sepanjang malam, dan sepanjang apa ni? Sepanjang peperangan itu Nabi SAW telah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang doa, ya muqallibal qulub, ya kata ya hayyum ya qayyum birahmatika nastaghits, ya hayyum ya qayyum birahmatika nastaghits, ya hayyum. Nabi doa. Sayyidina Ali kata dia pergi perang, dia masuk dalam pertempuran Badar, dia rasa risau dengan Nabi. Selepas beberapa lama dia tengok Nabi dalam sujud, maka dia keluar lagi, dia perang, dia tenang, sehinggalah Allah SWT memberi fatah kepada Nabi. Doa ni, sebab tu Nabi kata mukhul ibadah. Jangan doa. Jangan tuan-tuan tinggal doa. Di Badar, bantuan Allah turun. Sahabat nampak di Badar tu. Sahabat nampak peperangan Badar. Sahabat nampak dalam peperangan itu. Sebab tu Allahu Akbar. Kalau tengok peperangan Uhud lagi hebat. Sahabat ni memang setia pada Nabi, bantu Nabi. Panah turun, mendayang-dayang. Tapi dia tu sebagai Abu Dujana, Abu Raihanah ni, dia satu orang yang mana pahlawan besar. Dia bantu Nabi, dia jadikan dia tu perisai. Allah, macam mana sahabat melingkungi Nabi SAW dalam peperangan tadi. Dan masuk peperangan tadi, Sa'ad bin Abi Waqqas dan sama sahabat-sahabat sedang memanah. Bila sahabat-sahabat sedang memanah, maka panas dan habis dah. Dalam peperangan Uhud rasa takriban. Dalam peperangan Uhud, sahabat habis dah memanah. Bila sahabat habis memanah, Nabi kata, dan ada orang lagi. Dan di kalangan pemanah yang hebat adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Waqqas ni panah. Jadi ada orang nak memanah, dia dah habis dah peluru anak panah tadi, anak-anak panah dah habis. Maka Nabi kata kepada sahabat tu, bagilah. Apa dia?
bagilah bagilah panah itu kepada Sa'ad. Kenapa? Sa'ad pemandahnya yang handal. Setiap panahannya tepat kepada sasaran. Tepat pada sasaran. Jadi orang yang mana dia faham tak dia? Orang yang faham. Jadi kerja ni kita kena bagi pada orang yang boleh. Jangan bagi kerja pada orang tak boleh. Kita tahu orang tu boleh buat, kita bagi dia kerja tu. Betul, kau boleh juga, tapi orang yang mahir tu, dia itulah bagi kerja dia pada tu. Itu kita panggil dia syakilah. Syakilah. Jadi sebab itu kita tidak merendah diri, tapi kita merendah hati. Orang kata, kita kena rendah diri. Rendah diri salah. Kita kena merendah hati. Walaupun kita tempat yang mana kita perlu tampil dengan kebolehan kita, kita kena tampil. Tak boleh rendah diri, tak apalah, aku tak payah pergilah. Rendah diri, tawaduk. Itu salah nama dia tawaduk. Tempat yang mana orang tak boleh buat, tempat tu kita boleh buat, kita kena tampil. Itu kita kena jaga hati. Kita kata rendahkan hati, bukan rendah diri. Rendah diri salah. Pada tempat yang mana orang tak boleh buat, kita boleh buat dan kita ada kemahiran, maka kita kena tampilkan diri kita, bukan nak menunjuk. Atau satu atas dasar tahdisun nikmat, bukan nak menunjuk, tetapi maksud dia kita lah yang buat. Cuma masa kita buat tu, kita bukan rendah diri, kita kena rendah hati. Kalau orang rendah diri, saya tak boleh buat, saya tak pandai, tu rendah diri salah. Syakilah, itulah syakilah Nabi ajar kepada umat ini. Setiap umat, setiap orang ada kelebihan masing-masing. Maka kita kena zahirkan kelebihan kita. Cuma kita jangan besar diri. Kita kena rendahkan hati. Rendah diri tak boleh. Sebab setiap orang, sebab ada pekerjaan, kalau kita rendah diri, kita tak nak tampil ke depan, merendah diri. Dia tak boleh buat. Orang tu selalu merendahkan. Si suami, biasa dengar suami-suami ni, dia biasanya rendahkan isteri dia. Dia rendahkan isteri dia. Sampai isteri dia rasa terendah diri, tak boleh nak buat kerja. Sedangkan isteri dia mempunyai satu kelebihan yang besar. Sebab tu Nabi kata ke Aisyah, wa kanati Aisyatu rijratul ra'yi. Kau tahu tak, makcik kau Aisyah tu, akalnya seperti lelaki. Suami kena bagi semangat pada isteri. Sebenarnya isteri yang banyak bagi semangat. Kejayaan seorang suami itu di belakangnya isteri. Tapi suami mesti berganding dengan isteri untuk memberi semangat kepada isterinya. Kadang-kadang isteri dia memang tinggi level, tapi kadang-kadang suami ni dia ego. Dia merendahkan isteri dia. Dia merendahkan isteri. Sehingga isteri dia ni rasa inferiority complex. Alamak, saya tak tahu apa. Sedangkan isteri dia boleh buat benda tu. Ni syakilah, kita mesti pamerkan. Jadi kita kena tahu benda ni, kita kena understanding benda ni. Perkara-perkara ni Islam telah ajar kita. Cuma kita tak gembar-gemburkan perkara tadi. Jadi kita kena rendahkan hati, bukan rendah diri. Rendah hati, kita merendahkan. Ada tempat kita merendah. Ada rendah hati tu dengan rendah hati tu dari segi perasaan pun kita okeylah. Tak perlu saya tampilkan itu. Tapi kalau benda yang kita tampil, sebab tu satu orang sahabat tu nak memanah, Nabi kata jangan. Bagi panah itu pada ahlinya, pada Sa'ad bin Abi Waqqas. Kerana dia pemanah yang handal. Setiap panahan yang disampaikan itu tepat pada sasarannya. Syakilah. Dalam Quran tu ada ayat syakilah tu. Itu makna dia syakilah. Itu kelebihan diri. Kita perlu tampilkan kelebihan dan keistimewaan diri kita, tapi dengan merendahkan hati, bukan merendah diri. Konsep itulah tempat perkataan tu, merendah diri. Tak merendah diri, tapi maksud tu makna kedua lah, merendah diri. Maksud kita tu merendah hati lah. Tapi kita guna jangan perkataan merendah diri, tapi merendah hati. Merendah hati. Okey, mana pula dah kita cerita. Habis kita tak baca hadis hari ni. Okey, tak apa. Kebetulan kan 17 Ramadan. Nabi SAW. Macam mana bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Qatadah bin Nu'man. Sayyidina Qatadah bin Nu'man. Bukan Abu Qatadah. Nak lu kau tak dengar. Ni nama-nama ni perlu ingat ni. Bila kalau cerita sahabat. Nama ni semua. Qatadah bin Nu'man. Dalam peperangan Uhud.
Bila dia berperang, mata dia telah terkeluar, ditetak oleh musuh dengan pedang, mata dia terkeluar. Dia bawa mata dia yang masih melekat lagi, terkeluar daripada tempat mata ni, terkeluar. Dia pegang mata dia tu, dalam Syirah Ibn Hisham ni, dia keluar tu, dia pergi jumpa Nabi. Nabi ambil mata tu, masuk balik. Mata dia sihat balik. Mata dia sihat balik. Siapa nama sahabat tu? Qatadah bin Nu'man. Sayyidina Qatadah bin Nu'man. Allahu Akbar. Sayyidina Qatadah bin Nu'man. Ini peperangan Uhud. So, sebab itu kalau kita dalam Hayatus Sahabah, Maulana Yusuf rahmatullah alaih baca di Nizamuddin, baca tempat kita, markas kita Nizamuddin, kalau malam Lailatul Qadar, kalau Ustaz Amit selalu dibaca cerita ni 17 ni cerita-cerita Badar. So bila kan Hayatus Sahabah ditulis oleh pengarangnya, so pengarang tu tahu situasi masa tu, keadaan macam tu, dan dia menceritakan cerita tu di malam Badar. Ada satu masyaikh tu kata, ya Allah, saya dengar cerita ni macam saya duduk dalam Badar. Tu nampak semangat sikit hari ni tu, supaya tuan-tuan berduduk dalam Badar hari ni. Macam kita ni ada dalam suasana Badar. So language body tu kena tunjuk juga, sebab nak beritahu. Jadi bila kita dengar cerita tu, ya Allah, dia kata aku seperti di Badar. Bila seperti di Badar, semangat dia lebih, tak apa, berani untuk agama Allah SWT. InsyaAllah kita dengan doa, jangan tinggal doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita jangan tinggal doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi doa tu kurang-kurangnya, at leastnya lepas mayang tu doa lah, jangan tak berdoa. Dah kita tahu dah pentingnya doa tu pun tak baca doa. Cuma satu saja, kenapa kita tidak diberi taufik oleh Allah berdoa? Kerana dosa dan noda. Sebab dosa dan noda lah kita kurang diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dosa dan noda lah kita tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdoa kepadanya. Jadi untuk dosa dan noda ini 10 hari terak kedua, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan maghfirahnya ada berapa hari lagi? Hari ke-17, 16, 17, 18, 19. Specialist offer maghfirah. Maka bermohonlah, beristighfarlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. La ilaha illa anta. Hari ni baca sebanyak-banyaknya kalimah ini. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Kalau baca ramai-ramai lah, subhanaka inna kunna minaz zalimin. Kalau kita baca seorang, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Begitu, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita baca doa ni sebanyak-banyaknya, kurang-kurang 300 kali sehari. Tapi hari ni bacalah, ingat baca. Taubat dan istighfar kepada Allah. Supaya dengan taubat dan istighfar kepada Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik untuk kita berdoa kepadanya. Kita janji hari ni kita akan habiskan dalam 8 suku. So ada 20 minit lagi, InsyaAllah kita sambung pelajaran kita kepada hadis yang ke-12 bracket 11. Wallahualam, sedikit pengosian lah, sejam lebih juga, pengosian macam mana peperangan Badar dan macam mana doa. Jadi suruh kita kuatkan doa selepas solat ni, jangan tinggal. Kita kuatkan. Bagi ibu-ibu yang tak semayang jemaah tu, dia semayang seorang diri tu, doa. Kalau imam pun dia baca pendek lah doa tu. Dalam imam tu dia baca pendek. Imam kan dia tak baca panjang sangat. Dia tahu semua orang zaman-zaman sibuk ni, zaman sibuk selalu, memang sibuk selalu pun, tak pernah tak sibuk. Maka imam dah sudahkan doa, kita pun doa dengan imam sudahlah. Kalau kita rasa okey, kita tak perlu bangun pun apa, kita duduk lagi terus sambung doa. Kita duduk dan terus sambung doa. Ambillah, take lah time, 10 minutes. Ustaz kami bagi tahu, Ajib, macam mana nak tambahkan doa setiap sebulan untuk jangka masa panjang. Dia ada satu benda jangka masa pendek, satu masa jangka masa panjang. Untuk jangka masa panjang, setiap sebulan kita kena note, kita kena tulis, kita kena buat note, kita kena rancang kehidupan kita. Kita tulis setiap sebulan kita tambah doa seminit. Allah, Ustaz, seminit sikit je, sebulan seminit, tak ada apa pun. Ya, tak ada apa. Lama-lama jadi bukit. Setahun berapa minit kita boleh tambah dalam doa kita? 12 minit.
Sebab sebulan seminit je, tambah doa sebulan seminit. Adakah dia terasa dengan sebulan seminit ni? Jangan kita tanya suka panjang. Tak apa. Tapi kita kena ada konsisten. Itu untuk waktu temporary. Untuk waktu yang long distance, kita kena ada perancangan. Sebulan kita tambah seminit. Setahun kita dapat tambah dalam doa kita 12 minit. Berapa? Setahun 12 minit. Sebulan seminit kan? Sebulan seminit, setahun 12 minit. Kalau 10 tahun, 12 minit kali 10, 120 minit. Bermakna 10 tahun kita dah boleh berdoa setiap hari 2 jam. Kalau 20 tahun, 4 jam. Kalau 30 tahun, 6 jam. Ingat, orang-orang yang berdakwah ni, orang-orang yang berdakwah termasuk saya lah, dan tuan-tuan semua umat dakwah kan, umat yang mana Allah perintahkan untuk berdakwah. Dah 30 tahun dah kita di dalam jemaah berdakwah. Doa kita pun macam ni. Ya Allah, doa malam ni macam semalam. Habis doa macam ni, doa malam ni macam semalam pula. Jadi sebab apa? Semalam doa panjang, malam ni tak sempat, tahajud pun tertinggal, doa pendek. Jadi kita rancang 30 tahun, berarti kita dapat doa 36 jam sehari. Jadi kita kena usaha dalam hidup kita, insya-Allah. Allah mudahkan kita, Allah mudahkan saya. Doa untuk saya cakap pandai, tapi amal belum tahu lagi. Tuan-tuan dengar, masya-Allah, Allah boleh amalkan dalam kehidupan kita, insya-Allah. So kita baca hadis yang ke-12, bracket 11. Perintah untuk memerangi orang-orang kafir. Agak panjang sedikit saya memberi penerangan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ani ibni Umar radhiyallahu anhuma قال رسول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله متفق عليه إلا أن مسلما لم يذكر إلا بحق الإسلام. Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar, jadi Abdullah bin Umar lah. Abdullah tu pun sahabat dan Sayyidina Umar tu sahabat. Jadi radhiyallahu anhuma. Sayyidina Ibnu Umar, dia kecil-kecil hitam tu, radhiyallahu anhuma lah, meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan bahawa aku memerangi aku memerangi manusia. An-nas tu terjemah manusia, dalam bracket orang yang bukan Islam, sehingga mereka bersaksi bahawasanya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu sebagai utusan Allah, mendirikan solat dan menunaikan zakat. Apabila mereka melakukan demikian, maka mereka telah memelihara diri dan harta mereka daripadaku, melainkan dengan hak Islam, dan penghisabannya terserahlah penghisaban mereka terserah kepada Allah. Riwayat itu muttafaq alaih. Dalam riwayat Imam Muslim, melainkan dalam riwayat Imam Muslim tidak menyebut perkataan illa bihaqqil Islam. Penerangan pada muka surat 190. Aku diperintahkan, umir tu dia bawa dalam sirah majhul. Sebenarnya amar tu amarna kami memberi perintah. Umir tu aku telah diperintahkan. Zahirnya hukum ini daripada Allah lah. Siapa yang memerintahkan Nabi? Nabi kata tak tunjuk siapa yang memerintah. Sebabnya amarani, yani amarani Rabbi, Allah Ta'ala Tuhanku, amarani Rabbi, telah memerintahkan aku. Ini umir tu, aku diperintahkan. Maksud siapa dia? Selain daripada Allah yang memerintahkan Nabi, hanya Allah sahajalah. Hukumnya adalah untuk memerangi orang-orang musyrikin kufar, orang-orang musyrik yang kafir, sehingga mereka bersaksi, mana perang dengan mereka sehingga mereka bersaksi bahawa tiada yang layak disembah melainkan Allah, dan Muhammad itu adalah pesuruh Allah, dan mendirikan solat dan menunaikan zakat. Daripada hadis ini
difahami bahawa orang kafir itu perlu diperangi jika tidak melakukan 3 perkara. Sebab itu kita faham selapis daripada hadis ni. Sebab kita tak boleh amal dengan satu hadis. Kita kena banyak lagi compare hadis-hadis yang mana barulah kita dapat tahu makna hadis tersebut. Ini dibahaskan oleh ulama. Sebab tu kita kena ikut fuqaha ajalah, tak payahlah sendiri baca, tak apa. Tapi kita beramal dalam hukum fiqh, kita mengikut mazhab fuqaha. Baca, ustaz kalau baca tak faham. Baca tak apa. Baca tak apa untuk kefahaman. Tapi ulama telah bahaskan di situ. Okey. Dan saya dah bahaskan sikit. Itu pun semua daripada perbahasan ulama. Bukan saya yang bahaskan ni. Saya ambil kutip semua daripada perbahasan ulama. Daripada hadis ini difahami orang-orang kafir itu perlu diperangi jika tidak melakukan 3 perkara ini. Akan tetapi ada perkara yang lain yang menyebabkan orang kafir tidak diperangi. Seperti dan 3 hadis ni zahirnya kita kena perang dengan orang kafir. Kita perlu menyerang orang kafir jika dia tak buat perkara. Tapi ada juga tempat-tempat pengecualian. Kenapa kita tidak berperang dengan mereka? Ada pengecualian. Jadi sebab itu dalam konsep kita pergi dakwah, Nabi SAW dia berdakwah, mula-mula dia dakwah dulu. Dakwah masuk Islam. Aslim taslam, aslimu taslamu. Jadi kita dakwah dulu. Jadi bila mereka tak boleh terima, mereka pergi kepada konsep kedua, iaitu membayar jizyah. Konsep bayar jizyah ni dia ada istisna lah. Jadi bila bayar jizyah tak perlu perang lah, walaupun dia kafir. Dia ada. Ataupun dia panggil perdamaian. Dia panggil sulah. Sulah ni ada perdamaian, tak berlaku peperangan. Bila berlakunya sulh Hudaybiyah, dulu orang Islam dengan orang kafir musyrikin perang. Tapi bila berlaku sulh Hudaybiyah, dalam masa sekian diperjanjikan di situ tidak boleh berlaku peperangan. Tak boleh berlakukan peperangan atas dasar sulh tadi. Jadi ada hadis ni kalau secara umum kita tengok kena perang bila-bila masa. Tapi ada hadis pengecualian yang menyebabkan kita semua tak boleh. Begitu juga orang-orang Mekah. Mereka telah mengecualikan daripada Ashharul Hurum tadi. Bulan yang 4 tadi, gencatan senjata. Jangan ada peperangan. Nanti insyaAllah kita cerita dalam wafat Ibnu Abdul Qais yang datang kepada Nabi SAW. Di situ kita akan ceritakan insyaAllah. Jadi akan tetapi ada perkara yang lain yang menyebabkan orang kafir itu tidak diperangi. Seperti apabila mereka bersetuju untuk membayar jizyah. Tak perlu perang lah. Walaupun hadis kata perang. Tapi hadis ini istisnakan dia. Mengecualikan bila ada jizyah. Sebab ada hadis pembayaran jizyah. Maka di situ orang tu dijaga oleh Islam. Dan dia di bawah sebagai kafir zimmi. Kita tak boleh perang dengan dia. Okey. Jadi di situ ialah maka seperti membayar jizyah. Mereka ataupun mereka yang berdamai. Suluh. Dan mereka yang berdamai atau mereka bersetuju untuk muahadah, membuat perjanjian damai. Muahadah, satu bai'ah, satu muahadah. Bai'ah ni dia khusus dah, muahadah ni umum, dia berjanji taat setia, berjanji setia. Muahadah bila sahabat dia pergi serang orang tu tak masuk Islam, dia tak nak bayar jizyah, so sahabat buat muahadah. Ada konsep dia buat muahadah. Ada kan dakwah dulu, lepas tu ambil jizyah, lepas tu perang. Dia ada satu konsep lagi. Dakwah, tak nak dakwah jizyah, tak nak dakwah jizyah, kita sulah. Kita buat muahadah. Kalau tak nak muahadah, baru serang. Kalau muahadah, apa maksud muahadah? Okey, sekarang buka jalan kepada kami nak pergi kampung sebelah untuk Islamkan mereka. Jadi orang tu dalam muahadah, maka dia berjanji tak nak berperang. Jadi kita boleh bermuahadah dengan dia. Jadi di situ juga terhentinya peperangan. Muahadah. Hadis ini hukumnya pada permulaan Islam. Hadis ni adalah awal Islam. Hukumnya pada permulaan Islam. Ketika tiada lagi sulh. Kemudian kedua, hadis ini adalah untuk orang musyrikin Arab. Kemungkinan kedua, tarjih hadis ni pada awal Islam diperintahkan sebelum adanya sulh dan sebagainya. Dan kedua ialah hadis ini ialah untuk orang musyrikin Arab saja, bukan umum untuk semua musyrikin. Jadi musyrikin itu yang Nabi hadapi orang-orang musyrikin Arab, bukan semua musyrikin yang lain. Daripada hadis ini diketahui juga 3 perkara ini adalah penting. Oleh sebab itu sebahagian ulama berpendapat mereka yang meninggalkan solat itu kafir. Manakala fatwa pendapat jamhur, selagi tidak menafikan kefarduan, maka dia masih tidak dihukumkan kafir walaupun dia meninggalkan solat. Jadi pada peringkat dulu saya dah katakan, orang-orang dulu dia punya SOP tinggi, spek dia tinggi. Dia punya takrif tu tinggi. Sebab apa? Orang Islam ni dia mesti sembahyang.
Kalau tak sembahyang, dia bukan Islam lah. Sehingga maksudnya orang kafir, orang yang munafik, yang i'tiqadi. Munafik ada dua, nanti kita akan belajar. Munafik amali dan munafik i'tiqadi. Kita lah munafik amalinya, buat menipu, janji menipu, cakap bohong, bagi amanah tak tunai, begitu. Kita bergaduh, maki hamun, gitu. Itu sifat-sifat munafik. Itu munafik, dia panggil munafik amali, tapi dalam i'tiqad dia masih Islam. Munafik yang ada di zaman Nabi SAW, munafik i'tiqadi, luar saja Islam, dalam dia kafir. Dalam kafir tu pun dia sembahyang juga berjemaah. Sembahyang jemaah. Cuma dia tak sembahyang jemaah tu sebab dua keadaan sahaja. Sebab malam gelap. Malam gelap dia tak boleh pergi sembahyang, sebab dia kata Nabi tak nampak. Dan waktu subuh gelap. Dua waktu ni berat bagi orang munafik yang ada di zaman Nabi SAW. Kita orang Islam pun tak pergi sembahyang berjemaah. Begitu. Jadi orang munafik ni ialah mereka gerak. Kenapa? Masa tu gelap. Di masjid Nabi SAW tak ada api lagi. Masjid Nabi SAW datang pelita tu dibawa api, misbah tu dibawa oleh satu orang sahabat yang nama Tamim Dari daripada Iran, yang datang ke tempat Nabi membawa pelita, membawa misbah lampu untuk masjid Nabi, letak dalam masjid Nabi, cerah, baru Nabi nampak orang. Nabi kata, nawwarallahu marqadahu kama nawwarta masjidi, haza masjid. Moga Allah SWT mencahayakan marqadahu, kubur kamu, sebagaimana kamu telah mencahayakan masjidku ini. Itu pada doa pada Tamim Dari, Sayyidina Tamim Dari radhiyallahu anhu, yang telah membawa lampu pada tahun ke-9 Hijrah di dalam masjid Nabi. Masa tu gelap lagi. Semayang maghrib tu masih nampak lagi lah, sebab dia ufuk merah, dia panggil syafaq ahmar, nampak lagi. Dah masuk syafaq abyad dengan syafaq aswad tu memang tak nampak dah, malam gelap gelita dah. Kalau tak ada purnama pula lagi gelap. Begitu. Okey, itu kita belajar pula syafaq pula. Ada 3 syafaq itu dalam bab hukum sembahyang lah. Okey, tak apa. Hadis ini juga jadi 3 perkara. Apabila mereka melakukan 3 perkara, mereka dianggap sebagai orang Islam. Maka mereka telah memelihara diri dan harta mereka, yakni mereka tidak perlu, mereka tidak boleh diperangi, dan harta mereka tidak boleh dirampas. Jadi bila dah ucap dah zahir dah Islam, maka bila ucap zahir Islam, maka pada masa tu bila ucap zahir Islam, mereka ni terpelihara lah. Dia dah ucap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Okey, sudah jadilah. Di dalam satu peperangan, mereka dah ucap la ilaha illallah. Usamah bin Zaid, satu peperangan tadi, dia telah ucap, nanti ada di mana tempat 200 lebih tu. Dalam Usamah bin Zaid, bila dalam satu peperangan, satu orang tu telah ucap la ilaha illallah, satu orang telah ucap la ilaha illallah, maka dia bunuh juga orang tu. Maka telah sampai kepada Nabi SAW, telah sampai kepada Nabi SAW. Pada tanya Usamah, kenapa kau bunuh orang tu? Dia ucap kalimah tu sebab dia takut kat pedang. Nabi SAW kata, tahu kata dalam hati dia iman tadi. Dia kata, ya Rasulullah, dia takut kat pedang. 7 kali sahabat tu kata, Usamah kata, dan Nabi kata, macam mana la ilaha illallah di hari kiamat nanti? Dia rasa aku tak terlepas dengan persoalan tadi. Jadi kita terima sebagai zahir. Kita terima sebagai, kecuali dia menceroboh hak Islam, maka kita boleh bunuh dia. Maknanya bukan kita lah, pemerintah tadi boleh bunuh dia, hukum bunuh tadi. Kisah seperti dia bunuh satu orang Islam tanpa hak, maka kita kena kisahkan mereka. Yakni mereka tidak boleh diperangi dan harta mereka tidak boleh dirampas apabila melainkan dia menceroboh hak Islam, seperti kisah dan hudud. Contohnya mereka mencuri, maka kita kena potong tangan ataupun kita bunuh dia kalau dia melakukan pembunuhan tadi. Jika sabit kesalahan membunuh, maka dia akan dihukum bunuh. Jika sabit kesalahan mencuri, maka dia hak tertentu akan dikenakan. Mencuri pun kadar hak tertentu yang dikenakan supaya tangannya, maka tangannya akan dipotong. Bukan sebab salah curi potong tangan, salah curi potong tangan. Tak boleh. Hukum tak ada. Ni hurakut ni hadis sini saya dah cerita sini, saya lupa riwayat. Penghisaban mereka terserah kepada Allah kerana ia hanya mukallaf. Kita hanya dimukallafkan, diberi tanggungjawab untuk perkara zahir saja. Bila dia dah ucap Islam, bila dia kata dia dah Islam zahir, kita terima je, ana muslim, okey, terima je lah. Maka kita tak boleh lagi nak bunuh dia. Untuk menghukumkan dia munafik bukan hak tugas kita.
Untuk menghukumkan dia munafik bukan hak kita. Sebagaimana kisah Sayyidina Usamah bin Zaid yang telah memerangi satu kaum di Huraqat, sehingga beliau telah mengepung seorang lelaki daripada kalangan musuh, sedang setelah dikepung lelaki itu mengucap syahadah, tetapi Sayyidina Usamah bin Zaid juga telah membunuhnya. Setelah laporan itu dibuat kepada Nabi, baginda bersabda kepadanya, mafhum, adakah engkau membunuhnya walaupun dia telah mengucap kalimah? Kau dah bunuh dia. Kita tahulah dia bunuh tu sebab dia takut sebab dia takut kat pedang. Nabi kata, kau tahu ke dalam hati dia? Sebab tu kita mukallaf, kita bertanggungjawab kepada zahir orang tadi. Kita tengok orang tu, kita kata misalnya anak kita, dia bohong dengan kita, dia kata tak, habis dia tak buat. Okey, kita terima kali pertama, kali kedua dia bohong pula. Kita kena cari dah dalil. Tapi kalau kita tanpa bukti, kita tak boleh menuduh dia. Begitu. Kita hanya dimukallafkan, kita diberi tanggungjawab untuk perkara zahir. Begitu juga apabila seorang itu telah berikrar, maka kita menghukumkannya ke atas ikrar tersebut. Dia kata, anak Muslim, saya Islam, kita terimalah. Kita terima hak dalam hati dia, kita tak tahu. Wa ma tukhfis sudur, Allah saja yang tahu. Apa dalam hati manusia, Allah sahaja yang tahu. Jadi kita beramal dengan perintah tadi. Dalam hadis ini juga tidak disebut tentang haji dan puasa. Siapa tak sebut haji dan puasa? Kerana sebut kalimah sembahyang dan zakat. Puasa tak sebut. Ada kemungkinan puasa dan haji tidak disebut kerana belum difardukan lagi pada masa itu. Belum fardu lagi pada masa itu. Mungkin ada situ kat Mekah, belum difardukan lagi puasa pada masa itu. Haji pun tak fardukan juga. Tapi ahkam haji ini telah turun di Mekah. Cuma pelaksanaan dia di Madinah. Begitu. Begitu juga ahkam puasa. Ahkam puasa dia dah ada di Mekah dah. Dia diamalkan di Madinah. Banyak ahkam-ahkam macam sembahyang Jumaat, ahkam dia di Madinah, di Mekah lagi. Cuma tak boleh tunai kat Mekah, dia tunaikan kat Madinah. Begitu. Jadi mungkin pada masa itu tidak disebut, mungkin dia tak difardukan, atau boleh jadi rawi meninggalkan kerana sebab-sebab tertentu seperti terlupa atau ikhtisar untuk meringkaskan riwayat ini. Ataupun rawi tadi dia terlupa dua tadi, dia tinggal dua tadi. Mungkin juga kadang-kadang kita tengah cerita terlupa. Jadi dalam majlis tu tak cerita. Gitu. So rawi tadi dalam hadis ni, dalam selepas itu rawi-rawi tadi akan meriwayatkan sebagaimana rawi yang telah meriwayatkan daripada pertama tadi. Tu aja, maka dia tinggalkan. Ataupun kadang-kadang dia nak cerita satu-satu benda, maka dia cerita benda penting tu dia nak highlightkan satu perkara. Jadi benda yang dia tak nak highlightkan tu dia tinggalkan. Macam itulah kita, mana kita tak highlightkan benda tadi. Kita nak highlightkan satu benda, maka kita menceritakan benda tadi. Jadi seolah-olah benda lain tak ada. Jadi itu kadang-kadang berlaku di kalangan rawi-rawi. Kadang-kadang dia nak apa benda yang nak di-highlightkan di situ. Apa benda yang nak di-highlightkan di situ, itulah yang dia ceritakan. Bukan bermakna dia menafikan sebab satu hukum tadi kita tak boleh ambil dalam satu hadis. Satu hukum tu kita kena tengok ayat-ayat Quran, adakah dia berceranggah dengan ayat Quran ataupun dia berceranggah satu sama lain. Macam kaedah yang kita amalkan, yang bukan kita lah, ulama amalkan tatbik. Mana kita cari kesinambungan, kedua kita cari rajih marjuh, yang ketiga kita cari nasih dan mansukh. Begitu kaedah-kaedah yang telah dijalankan. InsyaAllah kaedah-kaedah ini yang telah dijalankan sedemikian, maka bila kita buat sedemikian, InsyaAllah maka Allah SWT akan bantu pada kita semua. InsyaAllah Allah akan bantu. Kita baca satu hadis lagi. Siapakah orang Islam? Khair. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, wa ana Anas radhiyallahu anhu annahu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shalla salatana wastaqbala qiblatana wa akala zibahatana fadhalika almuslimu alladhi lahu zimmatullah wa zimmatu rasulih fala tuhfirullah fi zimmatihi. Rawahu Bukhari. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang bersolat dengan solat kita dan menghadap kiblat ke arah kiblat kita dan memakan sembelihan kita, maka dia dikira sebagai seorang Muslim yang baginya perlindungan Allah dan perlindungan Rasulnya. Maka janganlah kamu mengkhianati perjanjian dengan Allah
berkenaan dengan orang-orang yang di bawah perlindungannya. So kalau kita terjemah lafzi tak faham, so saya terjemah masuk dalam bracket. Sebab perkataan-perkataan dalam bracket tu tak ada dalam hadis, tapi sebenarnya tak ada dalam hadis ni. So dia dalam hadis-hadis yang lain, ataupun untuk memberi terjemahan tu dia betul memaknakan terjemahan tu, supaya kalau kita terjemah Allah perlindungan Rasulnya, maka janganlah kamu mengkhianati Allah berkenaan mengkhianati Allah. Maknanya mengkhianati perjanjian yang telah dibuat dia dengan Allah berkenaan dengan orang-orang yang di bawah perlindungannya, iaitu orang-orang yang telah mengucap syahadah tadi. So saya terjemah dalam bracket. So ayat tu dia akan memahangkan makna dia. Dia panggil terjemahan tadi. Dia kadang-kadang dia tak boleh kena terjemah darat. Bolehlah terjemah darat. Dalam terjemahan tu dia ada dua kaedah. Satu terjemah lafziyah, sebiji-sebiji macam mana terjemah lafziyah. Satu terjemah muhawarah, macam mana nak memahami keadaan tadi. Okey. Penerangan mereka yang melakukan tiga perkara ini, iaitu maknanya umumnya ialah merujuk kepada mereka yang melakukan amalan Islam yang zahir. Tiga perkara ni menunjukkan amalan Islam yang zahir. So hadis ni ada kaitan dengan hadis yang sebelumnya. Kita mukallaf pada zahir. Jadi tiga perbuatan ni umumnya nak menunjukkan benda tu benda zahir. Tu maknanya tu. Saya kata iaitu maknanya umumnya merujuk kepada mereka yang melakukan amalan Islam yang zahir pada pandangan kasar. Maka kita dia akan dianggap orang yang beramal tadi secara zahir itu sebagai seorang Islam. Pada kawasan pemerintahan orang kufar dan seorang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan perbuatan kufar, maka dia akan dianggap Islam. Dalam dipanggil Darul Harb, satu Darul Islam dalam pemerintahan Islam. Darul Harb ni lah negeri berperang ni. Orang-orang kafir harbi ni kita panggil. Kafir harbi duk balok, duk gaduh kan kafir harbi ke kafir simi tu. Kafir harbi ni orang yang berada di dalam, dia berada di tempat yang lain. Dia berada bukan negara Islam, dia berada di negara Harb. Harb ni perperangan lah. Maknanya kita berperang. Maksudnya orang kafir dengan orang Islam tu ada peperangan. Tapi bila ada perjanjian, perdamaian, so kita berdamai lah. Kita berdamai lah. Sebab tu kenapa kita tak perang orang kafir? Sebab kita ada perdamaian. So perdamaian dia atas dia hukum dan sebagainya, ada perdamaian. Sebab tu kita berlakunya perdamaian. Begitu. Sebab tu kita tak memerangi mereka walaupun dia bukan Islam. Sebab ada perdamaian. Sebab konsep Nabi telah buat perdamaian. So dalam perdamaian tadi, gencatan senjata tak dibuatlah, berlakulah. Apa-apa pun berlakulah, muamalat dan sebagainya di situ. Kan? Jadi pada kawasan pemerintahan, bila negara orang kafir, satu orang dia melakukan satu perbuatan, yang mana perbuatan itu bertentangan dengan orang-orang kafir. Zahir dia tu hak batin kita tak tahu. Zahir itu dia buat, yang mana buat amalan tadi yang bertentangan dengan hukum di tempat tadi, iaitu tempat orang kafir tadi. Maka kita anggap dia Islam lah. Macam kita pergi Jumaat, kita pergi satu Jumaat negara yang bukan Islam, tapi dia masih kata dia Islam, tapi kalimah pun tak pandai. Dia kata saya Muslim, anak Muslim, suruh ucap kalimah tak boleh. La ilah, tak boleh suruh ucap kalimah. Tapi dia kata anak Muslim. Seperti nak tunjuk dia Muslim tu, dia buka kotak tu, dia simpan satu Quran. Ini je Quran yang menanyakan anak Muslim, anak Muslim. Sedih. Anak Muslim, dia kata. Jadi kita terima. Dia kata kami tak boleh baca Quran. Di Rusia tu, sebelum negara-negara yang Tajikistan, Dagestan ni, masa tu dia boleh belajar dengan kami. Bila dia merdeka dengan Rusia tu, dia baru boleh keluar belajar dengan kami, semua sekali. Dia kata kami madrasah di bawah tanah, kami belajar agama bawah tanah, kami tak boleh lah, depan ni tak boleh, kami dibunuh. Jadi dia menzahirkan amalan dia, anak Muslim. Jadi tunjuk macam tu. Jadi seorang itu melakukan perbuatan bertentangan dengan kufar, maka dia dianggap Islam. Memang dia ni pelik ni. Macam mana dia ni? Dia orang Islam. Orang yang bersolat, misalnya contoh orang yang bersolat negara kafir, jelas lah dia Islam lah. Dia bersolat, dia bagi salam pun Waalaikumsalam. Okey, sebab kalimah pun tak pandai. Jadi kita menganggap dia Islam. Kita cari orang Islam.
Sebab tu kita pergi negara-negara luar, kita cari mana orang Islam, keturunan Islam. Sebab dia tak ada environment, suasana dan tak ada dakwah. Walaupun dia keturunan Arab sekalipun, dia dah tinggalkan Islam. Ayah tu Islam lagi, anak tu dah tak ada Islam dah, anak tu tak ada agama, cucu tu dah Kristian dah. Manakala ada atuk lagi nya tak mati. Jadi ini yang kita kena berdakwah, kita kena pergi seluruh dunia, kita kena tahu masyarakat umat. Sebab kita nak bawa orang Islam kepada agama, dan kita nak bawa Islam pada pengamalan Islam, dan kita nak bawa semua umat Islam ni ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah. Maksud barang siapa yang bersolat dengan solat kita, apa maksud dengan solat kita? Yakni untuk mengecualikan orang Nasrani. Jadi bersolat dengan solat kita, maksudnya orang Nasrani dia tak sembahyang macam kita. Sebab apa? Maksudnya bersolat, jadi bersolat dengan solat kita, yakni untuk mengecualikan kita daripada orang Nasrani. Mana orang Islam ni dia bukan Nasrani lah, sebab orang Nasrani dia tak solat macam kita solat. Kedua pula, maksud menghadap kiblat kita, iaitu untuk mengecualikan orang Yahudi. Orang Yahudi kiblat dia Baitul Muqaddis, orang kita kiblat dia Kaabah. Jadi pengecualian, satu-satu perkataan tu untuk mengecualikan mana. Maksud seperti solat kita, sembahyang dengan solat kita. Memanglah sembahyang kena solat kita, bukan solat orang lain. Tapi dia tak sembahyang seperti solat kita, mengeluarkan itu tadi. Yang mengeluarkan dia tu daripada, yang mengeluarkan dia daripada Kristian tak termasuk di sini. Dan mengikut kiblat kita, mengeluarkan orang-orang Yahudi daripada jumlah tadi, daripada sentence tadi. Dan makan sembelihan kita, orang kafir dia tak makan sembelihan orang Islam. Orang-orang kufar Mekah dia tak makan sembelihan orang Islam. Itu mengecualikan orang musyrik, kerana mereka tidak memakan sembelihan orang Islam. Dalam hadis ini juga terdapat pengulangan, iaitu dalam syarat solat ialah menghadap kiblat. Maknanya solat tu mesti kena menghadap kiblat, maka sepatutnya tidak perlu diulang perkataan kiblat. Nak sembahyang kena cari kiblat. Kenapa kata solat dengan solat kita dan kiblat ke arah kiblat kita? Kenapa seolah-olah ada pengurangan? Sebab bila sebut solat kita mesti tahu mana dia arah kiblat. Jawapannya, ada orang yang bersolat tidak menghadap kiblat seperti orang Yahudi, dia tak menghadap kiblat, maka dia menghadap ke Baitul Muqaddis, maka tidak dikira solat. Ada kemungkinan maksudnya ialah ada orang yang tidak solat, tetapi sekurang-kurangnya dia perlu mengetahui kiblat orang Islam. Memang dia bukan tak sembahyang, kita tanya dia, kita pergi ke hotel mana kawan tu kita tengok 2-3 hari tak sembahyang, tapi kita tanya mana kiblat, dia akan tunjuk ni arah kiblat. Dia tahu kiblat tapi dia tak sembahyang aja. So dia Islam lah. Orang yang melakukan 3 perkara ini juga telah diletakkan di bawah tanggungjawab keamanan Allah. Bila dia buat secara zahir dia tanggungjawab Allah lah, maka janganlah kamu pecahkan tanggungjawab itu. Oleh itu nisbah dhamir pada zimmatihi itu kembali kepada Allah, dalam tanggungan Allah. Perlindungan juga dinisbahkan kepada Rasul sebagai nisbah majazi, bukan hakiki, kerana Rasulullah SAW ialah orang yang menyampaikan hukum. Maksud lain, jangan dikatakan apa-apa kepada orang ini, yakni jangan disyaki tentang keislamannya terhadap amalan zahir tadi. Oleh itu, seorang yang ingin mendapat perlindungan Allah dan Rasulnya, hendaklah dia tidak meninggalkan salat. Wallahualam. Kita agak panjang dah hari ni sikit, sebab hari ni hari Ahad cuti. Okey, masya-Allah. Tuan-tuan boleh bagi masa sedikit sebanyak. Jazakumullah ahsanul jaza, supaya Allah Subhanahu wa taala bagi taufik pada kita. Aku qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wa lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wassi' lana khalaqana wa tajib lana kasabana wa kanni'na bima razaqtana wa la tuzhib talabana ila syai'in sarraftahu anna. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, mertua kami, abang kami, kakak kami, adik kami, jiran tetangga kami, sahabat handai kami, waria-waria kami, datuk nenek kami, asatizah kami, guru-guru kami, talamizah kami, anak-anak murid kami, dosa anak isteri kami. Ya Allah, dosa datuk nenek kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, pilihlah kami, ya Allah. Berilah keampunan pada kami semua, ya Allah, dengan rahmat-Mu, ya Allah, dengan keberkatan hari nuzul Al-Quran ini. Bukalah hati kami untuk Al-Quran,
basahilah lidah kami dengan membaca Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah akhlak kami akhlak Al-Quran. Ya Allah, bantulah kami, tolonglah kami. Ya Allah, kesihanilah kami. Ya Allah, ya Allah, selesaikanlah segala masalah kami. Pada mereka di kalangan kami yang berhajat, maka selesaikanlah segala hajat dan keperluan kami. Ya Allah, ya Allah, selesaikanlah hajat dan keperluan kami yang jawas. Ya Allah, pada mereka yang mana berdoa bagi pihak kami, pada mana mereka yang berdoa bagi pihak kami, meminta doa daripada kami. Ya Allah, tunaikanlah segala permohonan jawas mereka. Ya Allah, bantulah mereka. Ya Allah, kesihanilah mereka, selamatlah kami daripada musuh. Ya Allah, dan selamat kami daripada penyakit COVID-19. Ya Allah, nyahkanlah penyakit ini di seluruh alam. Ya Allah, ya Allah, perbaikilah amalan kami, terimalah kami. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Haji Abdul Manan tu baru hari ni saya nampak. Maka jangan terlupa ya, Haji Abdul Manan pukul 6.45 pagi insya-Allah. Haji Abdul Manan Kuang tu. Saya baru tengok dia hari ni. Insya-Allah dia jangan terlupa pada penerangan saya. Wallahu a'lam. Sadaqallahu alazim. Bismillahirrahmanirrahim.